Spirit of the coin, please come out and play with us. Dan mantra ini akan diulang sebanyak 3 kali. Hello guys, welcome back to my channel. So hari ini saya kembali lagi setelah sekian lama bercuti. Look at my new hair. It's beautiful, right? So hari ini guys, saya akan share dengan kamu tentang satu lagi kisah yang boleh kita kategorikan sebagai salah satu urban legend. Tapi urban legend ini bukan berkaitan dengan cerita-cerita rakyat, tetapi ianya berkisahkan tentang sebuah permainan yang boleh dikatakan sebuah permainan urban legend dari dahulu sehingga kini yang dikenali sebagai The Spirit of the Coin. So, bagi sesiapa yang pernah tinggal di asrama, mungkin kamu pernah dengar tentang permainan ini. Dan mungkin juga di antara kamu ini mempunyai pengalaman bermain permainan The Spirit of the Coin. Kalau di negara barat, permainan ini lebih dikenali sebagai Ouija board. Dan konsep permainan Ouija board ini sama seperti konsep permainan The Spirit of the Coin. Spirit of the Coin merupakan salah satu permainan yang paling popular pada zaman dahulu. Mungkin pada masa sekarang ini masih lagi ada yang bermain permainan ini. Biasanya bagi student yang tidak pulang ke kampung ketika cuti sekolah dan mereka ini menghabiskan masa mereka di asrama, akan bermain permainan ini sebagai salah satu aktiviti untuk mengisi masa lapang atau memenuhi permainan berhantu ini. Biasanya pelajar-pelajar ini sangat-sangat gemar melakukan aktiviti ini di satu kawasan yang terpencil dan blok-blok lama sekolah. Kerana bagi mereka, suasana seperti itu adalah suasana yang paling baik, dan jika mereka ini bernasib baik, mereka tidak akan diganggu oleh makhluk-makhluk tersebut. Sekiranya nasib mereka ini tidak baik, maka bersedialah untuk perkara-perkara yang berkemungkinan akan terjadi. So sekarang kita akan tengok asal-usul permainan The Spirit of the Coin ini. Check this out. Pada asalnya, permainan The Spirit of the Coin ini bukanlah salah satu permainan biasa. Ianya adalah merupakan satu kaedah di mana ianya digunakan untuk memanggil roh, iaitu roh-roh orang yang sudah pun meninggal dunia. Kaedah Spirit of the Coin ini digunakan dalam beberapa ritual dan kepercayaan untuk berhubung dan berbual dengan roh orang yang sudah meninggal dunia. Contohnya, bertanyakan kabar orang yang meninggal itu, mengetahui kedudukan roh, berkomunikasi dengan roh, meminta bantuan secara gaib dan mencari barang serta orang yang hilang. Kaedah Spirit of the Coin ini digunakan juga untuk mengetahui cara kematian roh tersebut, sama ada ianya mati akibat dibunuh, kemalangan dan sebagainya. Dan ada juga yang menggunakan kaedah ini untuk mengetahui sesuatu yang penting seperti kata laluan, nombor PIN dan kedudukan harta. Dan sekarang kita akan beralih kepada proses ritual Spirit of the Coin ini. Check this out. Setelah kertas Spirit of the Coin ini diisi lengkap dengan huruf A sehingga Z, nombor 0 hingga 9, ditulis perkataan yes dan no, serta home dan goodbye. Untuk bermain permainan Spirit of the Coin ini, mantra yang digunakan oleh pemain ini adalah berbunyi seperti Spirit of the Coin, please come out and play with us. Dan mantra ini akan diulang sebanyak 3 kali. Kemudian pemain bolehlah menjemput roh tersebut
atau memanggil roh-roh secara rambang untuk berkomunikasi dengannya. Apabila terdapat roh yang menghadirkan diri, mereka perlu bertanya kepada roh tersebut beberapa soalan yang penting untuk memastikan bahawa roh tersebut adalah roh yang mereka inginkan. Selepas memastikan bahawa ia adalah roh yang diinginkan, pemain daripada Spirit of the Coin ini boleh mulai bertanya apa sahaja bentuk soalan. Melalui permainan Spirit of the Coin ini, dipercayai bahawa roh tersebut akan menjawab semua soalan dengan cara menggerakkan duit shilling ke arah huruf dan membentuk satu ejaan yang menjawab segala persoalan pemain. Dan biasanya, kebanyakan roh-roh yang berkeliaran ini sebenarnya ada keinginan untuk berkomunikasi dengan manusia. Sama ada roh keluarga kita, orang luar atau sebaliknya. Mengikut setengah kepercayaan, semua manusia dijaga dan dipelihara rapi oleh sebuah kuasa yang ditugaskan untuknya. Sebab itulah kadang-kadang badan kita ini tidak akan dapat diganggu oleh roh ataupun benda-benda halus. Apabila seseorang itu bermain permainan Spirit of the Coin, secara tidak langsung dia seolah-olah dengan rela hatinya membuka ikatan kawalannya itu dan membenarkan makhluk halus ini untuk masuk ke dalam kehidupan mereka. Dan sekarang kita akan tengok risiko apabila permainan ini. Kadang-kadang dalam beberapa kes, roh yang tersesat ataupun roh-roh orang yang mati dalam keadaan terseksa ini akan memasuki ritual ini dan berlakon. Kononnya dia adalah roh orang yang mereka inginkan. Kadang-kadang jawapan yang roh-roh ini berikan adalah sangat mengelirukan kerana ia tidak mengetahui jawapan yang tepat untuk setiap soalan. Dalam kes begini, roh jahat yang tidak tenteram tidak akan meninggalkan pemain selepas ritual ini ditamatkan. Sebaliknya, ia akan mengganggu dan mengekori pemain-pemain tersebut. Di antara risiko bermain permainan Spirit of the Coin ini adalah jika kita bermain permainan itu di tengah malam, pemain mengangkat jari daripada duit shilling itu, dikatakan roh yang diseru itu akan mengikut pemain tersebut balik ke rumah dan mengganggu dirinya kerana dipercayai roh tersebut tidak dihantar kembali kepada asalnya. Risiko lainnya adalah kemungkinan roh yang diseru itu tidak mahu ataupun berdegil untuk tidak mahu balik ke tempat asalnya, dan pemain-pemain Spirit of the Coin ini perlu meneruskan permainan sehinggalah roh ini mengatakan home ataupun goodbye. Dan kadang-kadang roh yang tidak mahu kembali kepada asal mereka ini, ianya ingin terus berkawan dan berdamping dengan salah satu pemain Spirit of the Coin. Selain daripada risiko-risiko tersebut guys, risiko yang sebenar adalah akidah kita, terutamanya bagi orang-orang yang Islam. Disebabkan permainan ini melibatkan pemujaan roh, ia menyebabkan terpesongnya akidah seseorang jika ia benar-benar mempercayai pemujaan tersebut. Dan sekiranya pemain itu terdiri daripada mereka yang beragama Islam, wajib baginya untuk bertaubat kerana ini merupakan perbuatan yang syirik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah guys kisah tentang permainan urban legend ini, iaitu Spirit of the Coin. Dan macam yang saya cakap tadi lah guys, sekiranya kamu benar-benar ingin merasakan kewujudan benda-benda halus ini, lebih baik niat anda itu dihapuskan. Sebab dalam dunia ini, kita memang sudah dibahagikan di antara dunia kita dan dunia mereka yang boleh dikategorikan sebagai makhluk halus. Dan sekiranya anda mempunyai kisah yang ingin anda kongsikan, bolehlah email saya ke nurulsyafinasjumadi92@gmail.com. Dan
Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan update terbaru daripada saya. Terima kasih karena sudi singgah ke channel saya. Thank you guys. Bye.